Busana Rajasari itu yang kami bawakan di WHI Extra hari ini, berbalik kepada Chanel dan juga EE. Kadang-kadang bukan saja kita nak melihat kepada konsep perkahwinan itu sendiri, lokasi juga memainkan peranan. Untuk kita tentukan busana, untuk kita tentukan fabriknya, bagaimana sendiri pentingnya untuk seorang pereka fashion bagi Chanel dan juga EE tentang perkara ini. Okey, bagi saya lokasi amat penting. Kita akan tengok, okey, tanya klien venue dekat mana. So kalau hotel, okey, selamat. So because kalau dekat hotel usually kita boleh pakai sebarang fabrik. Okey. Kalau usually majlis kalau buat kat rumah ataupun bawa kemah, kita akan suggest fabrik yang lebih ringan dan tak berpeluh. So kita akan elakkan fabrik-fabrik yang panas. Sebab bila fabrik yang panas, peluh akan cepat nampak. Okey, macam apa yang kita buat sekarang ni. Okey. Design ni daripada koleksi Nel yang baru-baru ni, Pesta Berina 2020. Di mana Nel ketengahkan balik fabrik soket ataupun kain tenun Terengganu. Okey. Kain tenun. Dia kita buat corak sulam tebuk di atasnya. So bagi Nel ni antara koleksi yang paling timeless yang Nel boleh buat, and potongan dia agak selamat untuk kebanyakan bakal pengantin sebab dia tak nampak perut. Dia a bit loose, daripada dada ke bawah tu dia kembang gitu freely. So ini kira pengantin boleh makan banyak lah. Boleh makan banyak. So makan beradab tu boleh je Yang makan. ini boleh pakai bawa kemah tak? Boleh. InsyaAllah. Sebab kain dia kain kapas, kain tenun kapas. So dia tak panas. Alright. Itu daripada Chanel sendiri. Mungkin EE juga nak kongsikan lah. Kadang-kadang ada juga dalam kalangan pengantin kan yang memang nak songket. Tapi kat rumah pun nak pakai songket. Mungkin kita boleh kongsikan apa jenis fabrik songket. Apa ada pelbagai jenis yang boleh disesuai padankan dengan pasangan Rajasari kita. Okey, songket ni memang ada banyak pelbagai jenis songket sebenarnya kan. Jadi kita tengok juga daripada segi bajet customer lah. Sekiranya macam dia nak yang terlalu eksklusif, jadi kita akan tampilkan songket yang eksklusif punya. Jadi kita tengok jugalah berkenaan dengan songket tu sendirilah apa yang perlu disesuai padankan. Jadi kalau macam dengan Chanel cakap tadi, okey, kalau sekiranya kita buat majlis tu di dalam hotel mungkin tak ada masalah lah untuk nak disesuai padankan masuk dalam dalam hall tu sendiri. Tapi kalau di luar kawasan, maksudnya di kemah ke ataupun di dalam rumah ke kan, dengan cuaca kita yang tak menentu ni, kita lebih baik kita gunakan songket yang agak ringan dan sesuai dengan pengantin untuk dibawa kepada majlis tersebut. Okey. Kalau Chanel sendiri kan, pastinya setiap daripada pilihan koleksi busana ini ada perbezaannya untuk majlis berinai, untuk majlis nikah ataupun majlis persandingan itu sendiri. Kebanyakan daripada pengantin memang menjadi rasa ada perasaan selamat kalau majlis nikah itu dikenakan warna putih, tetapi untuk majlis resepsi dia boleh kenakan pelbagai pilihan warna dan juga rekaan. Okey, macam bagi saya, pengantin datang kita akan suggest, okey, kita akan tanya ni untuk majlis apa? Okey, nikah. Nikah usually dia orang sendiri akan datang, okey, Nel I nak off white. Macam reception, sometimes dia orang datang dengan colour. And bagi saya, sometimes for me it's interesting sebab kita boleh main dengan warna. Maksudnya warna-warna yang in sekarang bagi pengantin, burgundy, wine, dark colours. Macam pengantin saya, most of my brides banyak daripada Singapore. So di sana dia orang punya tradition, dia orang akan pakai songket. Songket is a must. And dia orang ada baju for cake cutting ceremony. Untuk cake cutting tu dia orang go something different. Dia orang berani pakai warna-warna yang garang. Okey. Nak tanya juga tentang fabric ni. Sebelum tanya kepada Nel, nak tanya kepada Asmida jugalah kan. Kalau As sendiri selain daripada songket, antara fabric lain yang mungkinlah kalau menjadi Rajasari nanti sukakan fabric bagaimana? Organza ke, tulle ataupun net ke ataupun lace macam mana? Okey, saya suka juga lace, tapi selain daripada itu macam material yang lebih moden, saya akan serahkan kepada designer juga apa pandangan mereka, sebab kadang-kadang saya rasa cantik tapi sebenarnya tak sesuai dengan saya. Jadi saya akan mempertimbangkan advice daripada designer. Mungkin Chanel boleh kongsikan juga, kalau ada orang tu dia suka nak pakai kain lace lah katakan, tapi kadang-kadang lace ni kalau terlalu banyak sangat jemeki-jemekinya, kita takut dia akan membuatkan badan kita tu akan nampak lebih berisi ataupun besar kan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak sesuai padankan penggunaan lace ini tapi dalam masa yang sama memberi ilusi yang lebih ramping, lebih cantik kepada pengantin kita? Okey, kalau klien datang bawa fabric yang heavy, so Nel akan design basically usually jarang Nel buat full lace. Sebab mungkin orang akan nampak lebih besar. So kita akan buat mungkin lace from top sampai pinggang with some patchwork dengan dekat the sleeve. So patchwork tu kita akan bagi dia nampak illusion dia kurus sebenarnya.
Okey. Untuk menampakkan ilusi kurus tu memang impian lah kan. Impian semua orang sebenarnya, betul. Ini juga sesuatu yang menarik untuk kongsikan dari segi pemilihan ataupun padanan songket itu sendiri bersama dengan Liz. Okey, kalau tengok dekat sini kan, kita gabungkan antara dua elemen. Maksudnya di situ ada songket dan juga ada lace. So tapi kita kena tengoklah sesuai padankan dengan seseorang yang nak pakai tu nanti. Kalau macam kata orang tu agak nampak gem sikit kan. So memang tak sesuai lah untuk dia. Kami lah. Nak balik lah macam. Nak balik lah ni. Dah sampai ke kereta. Dah salah paut lah kat depan. So itu memainkan peranan yang penting juga. Kan kalau kita nak tengok daripada segi saiz badan, daripada segi kulit juga memainkan peranan yang penting untuk nak nampakkan dia menyerlah pada hari majlis. Okey. Syahna mungkin boleh kongsikan juga. Mungkin kadang-kadang pengantin nakkan sesuatu yang lebih extravaganza. Dia sebab maklumlah hari ni kadang-kadang tetamu yang datang pun busananya pun tak kurang juga. Betul. Tempat sama juga kat Chanel Harun. Betul. Tempat juga kat EE Bridal. Jadi macam mana kita nak bezakan pengantin ni nampak pengantin dengan tetamu yang datang? Okey, usually pengantin akan nampak pengantin dengan aksesori yang sesuai. Okey. Maksudnya dengan kalau dia pakai tradisional, aksesorinya of course lah dengan gandik, dengan sanggul lentang. Tetamu takkan datang pakai sanggul lentang. Itu yang Lain macam beza. tetamu kan? And then kalau bajunya a bit modern, kita akan padankan dengan veil panjang. Veil panjang adalah signature kepada Chanel Harun sendiri. Okey. Dan detailing bajunya of course kena ada bling. Di Chanel Harun memang kita bling-bling. Orang dah tahu dah. Nak sukakan bling-bling, silalah ke Chanel. Silalah ke Chanel Harun. Okey, As sendiri kan, mungkin di hujung ni boleh kongsikan jugalah. Kadang-kadang impian tu besar, tapi apa yang berpadanan itu yang paling cantik, yang paling kena sekali untuk sesuatu majlis. Apa mungkin harapan Asmida sendirilah kalau diberi peluang untuk ada impian busana sendiri? Maknanya masa majlis perkahwinan saya cuma mengharapkan yang apa yang saya pakai tu bila anak cucu tengok pun masih lagi cantik. Maknanya bukanlah macam Chanel kata tadilah timeless. Baju yang kita pakai tu biar dia nampak timeless dan evergreen. Boleh diwarisi ya. Kita pun teringin juga kan, harapnya sama saiz lah. Syahna mungkin boleh kongsikan juga sedikit sebanyak tips kan yang boleh diberikan kepada bakal pengantin dari segi mungkin masa, dari segi pemilihan fabrik dan apa yang perlu dititik beratkan dalam pemilihan busana raja sehari ini. Okay, first thing first, setiap pengantin kena tahu apa yang dia orang nak. So that bila kita designer, kita boleh interpret design based on kemahuan pengantin. Itu first. Second, timeline kena cukup. Jangan datang last minute. Last minute tu maksudnya berapa hari? Ada yang Nel pernah buat baju, rekod seminggu sebelum majlis. Ada. So usually kita akan ambil tempahan yang selesanya 6 bulan sebelum majlis. Sebab kita ada a few fitting sessions. Yang ketiga, yang paling penting, pemilihan fabric. Itu juga sangat penting bagi Nel because sometimes pengantin datang, okey contoh ni Nel add on untuk pengantin yang badan berisi, Nel tolong elakkan fabric yang berkilat. Sebab fabric berkilat ni dia menampakkan kita lebih besar. So seeloknya kita pakai fabric yang matte macam chiffon so that kita nampak lebih slim. Tiga tu sebenarnya dia penting. Dan bagi EE sendiri kan, apa perkara paling penting untuk seorang bakal raja sehari ini untuk memilih busana mereka kalau bersama dengan EE Bridal? Okey, EE Bridal sebenarnya kita titik beratkan kepada customer kita bila datang kalau boleh datang dengan konsep dan tema yang hendak dipersembahkan pada majlis tersebut. Okey, kita tak nak bila dia datang nanti tak tahu benda apa yang sepatutnya nak dibuat. Bila datang kita dah bincang, okey, and then kita akan bagikan suggestion which one is better for you to wear on that. Kadang-kadang dia cakap, suka hatilah. Kalau suka hati tu lebih bagus. Lagi bagus bagus. untuk kita, lagi Lagi senang senang untuk kita kita. berkarya. Untuk kita nak gayakan kepada pengantin tu. Sebab different figure, different people got different figure. Betul. So kita perlu tengokkan dia punya figure dia. Bila kita dah tengok figure dia, and then baru kita boleh bincang apa yang proses seterusnya. Itu yang sepatutnya dibuat. Tempoh masa pula? Macam mana? Tempoh masa. Okey, tempoh masa macam tu juga. Maksudnya macam dengan Chanel, kita kata 6 bulan tu memang masa yang paling baik lah. Paling baik lah, ya. Perfect. So sebab kita ada banyak kan masa untuk kita nak buat fitting, lepas tu mungkin ada detailing yang perlu ditambah, kan ditambah baikkan lagi. Kan that's why kita perlukan masa untuk pengantin untuk nak kita buat untuk detailkanlah benda-benda tu semua. Rina, dengar tu Rina, 6 bulan bukan 2 tahun sebab takut 2 tahun nanti Badan berubah. Badan berubah. Badan berubah satu takut pasangan lari. Okey, dan terima kasih kita nak ucapkan kepada Chanel
Chanel Harun, kepada EE dan juga kepada Asmida berkongsi sebenarnya hari ini antara tips penting dan juga pilihan yang sesuai untuk busana Raja Sehari ini. Kalau Chanel dengan EE, apa warna yang sesuai untuk Rina? dia sempat juga Ada masa lagi. Ada masa kata ada masa. Champagne. Pada champagne. Champagne ni untuk nikah kan? Kalau bersanding EE? Kita nak Rina pakai warna kuning. kuning. Raja Sehari. Lagu apa yang sesuai Asmida? Kalau saya, lagu apa? Kak Rina, mesti lagu klasik. Lagu Selamat Pengantin Baru. Saloma. Itu kita dengarkan nanti. Saya nyanyi live je lagi. Kita nak kongsikan sebenarnya kalau anda dah nampak tadi antara koleksi-koleksi menarik, nak terus berhubung dengan mereka ke Instagram Chanel Harun. Chanel Harun. Okey, dan juga kita EE bersama dengan Bridal. EE Triple E Bridal. Triple ya. Satu. Okey. Kita dah Sekali saksikan lagi. terima kasih Rina. Kita dah saksikan busana yang cukup-cukup menarik daripada EE Bridal dan juga Chanel Harun.